Okey, selamat sejahtera. Hari ini kelas kita akan bermula dengan tutorial 1. Baik, tiga orang tak datang. Tiga orang pun, satu pergi majlis, satu pergi melancong, satu ada berita kematian. So, tiga orang tidak dapat uh, join datang ke kelas hari inilah. Okey, untuk tahun 2024. Okey, tahun 2024 kelas bahasa Melayu. Okey, kelas bahasa Melayu. Okey, saya akan kendalikan dalam bahasa Melayu sahaja. 99% lah. Okey, saya tak akan kalau boleh kita tak mau gunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa Tamil sebab kita mahu memantapkan kemahiran lisan dan bertutur kita. Jadi saya tak nak kamu guna bahasa Tamil ataupun bahasa Inggeris. Cuba gunakan bahasa Melayu. Okey, kalau kamu tak cuba memang tak boleh. Okey? Itu perubahan pertama yang ataupun kita cakap peraturan utama dalam kelas kita untuk kelas bahasa Melayu sahaja. Okey, kelas lain, okey, kalau saya nak explain bagi kamu faham, okey, mungkin saya akan guna bahasa Inggeris atau bahasa Tamil. Selain tu kalau boleh saya nak gunakan bahasa Melayu dan kamu pun kena guna bahasa Melayu. Okey. Right. Kalau ada nota tambahan mulai hari ini, saya akan gunakan QR code. Okey. Kamu kena scan QR code tu. Kalau dokumen kamu print letak kepada kamu lah. Kamu simpan. Okey. Ah, okey. Ishwar boleh tolong scan tak? Boleh see whether tengok bolehkah QR code ni berfungsi. Ya. QR code tu berfungsi sebenarnya. Okey, apa yang terdapat dalam QR code tu kita tengok sekejap. Okey. Kalau kamu imbas kod QR tadi tu, kamu akan dibawa ke satu nota lah. Okey, nota tu penting. Itu nota yang saya type sendiri punya. Okey, sekejap. Okey, kita tengok. Okey. Yang ini ialah nota untuk morfologi. Ini saya buat untuk SPM, budak-budak SPM tahun lepas lah. Iaitu SPM 2023 tahun ni punya lah. Okey, kamu tengok. Dia ada 4 jenis kata saja. Kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas. Daripada 4 kata inilah dia akan berkembang kepada banyak-banyak kata. Okey, kata penyambung ayat, kata hubung, kata praklausa ada, kata prafrasa ada, pasca kata, ada banyak jenis kata. Saya dah bagi tahu jenis dan contoh juga. Nota yang mantap. Kamu tak akan dapat nota macam ni kat mana-mana pun. Okey? Saya dah sediakan yang terbaik untuk kamu. Jadi kalau kamu tak tahu apa-apa, kamu boleh rujuk nota saya. Nota saya sudah lengkap. Okey? Okey, saya sudah bagi tahu. Dalam kata praklausa tu ada berapa? Kata seru, kata tanya, kata perintah. Siapa tak tahu kata pembenar tu apa? Kata pangkal ayat, kata bantu aspek, kata bantu ragam. Semua saya dah letak di sini. Apa-apa yang penting untuk SPM kamu. Kata pembenda, kata penekan, kata kerja, okey? Yang kata kerja yang macam mana, kata adjektif yang macam mana, akronim, semua saya dah letak. Kata ganda ada 3 saja. Selain daripada 3 tu, yang tu semua tak dikira ikut Dewan Tata Bahasa yang terkini lah. Kata nama terbitan, kata terbitan, ada imbuhan awalan, imbuhan sisipan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan. Kamu lepas tu kata majmuk. Saya dah bagi semua. Saya dah bagi semua. Okey? You ambil, you ada nota ni, kamu print saja. Kamu cetak nota ini, simpan dekat kamu. Itu penting untuk kamu ulang kaji semasa SPM kamu lah. Okey, baik. Sekarang kita tengok. Okey. Seperti biasa, saya nak kamu kenal pasti dulu kata hubung. Okey, praktis 1 dia nak 4 kata hubung. Okey. Praktis 2
Dia nak 4 kata kerja transitif. Kalau tak tahu apa tu kata kerja transitif, rujuk balik nota saya. Okey? Kamu pilih dulu. Okey, nanti saya akan bincang dengan kamu. Lepas tu kata akronim. Kita nak tengok kata akronim. Okey? Kata hubung, kata kerja transitif, kata akronim. Lepas tu kita ada apa? Kata majmuk. Okey, cuba tengok kat mana ada kata majmuk kita. Lepas tu yang kelima, kita nak belajar kata arah dan kata sendi nama. Okey? So hari ni ada banyak benda yang kita nak belajar. Okey, tugas pertama kamu, kenal pasti jenis-jenis kata itu dan kita akan ambil giliran dan jawablah apa yang kamu dapat. Okey? Baik. Saya akan panggil kamu secara rawak, jadi kamu cuba buat semua. Okey? Baik. Saya bagi kamu 10 minit. 12 minit lah. Cuba kamu kenal pasti dulu. Dah tamat. Okey. Mari kita bincangkan di sini. Okey, kata hubung. Okey, kita baca dengan secara ringkas apa petikan ni tentang. Kejap. Okey. Tanggal 22 Jun 2023. Tanggal maksudnya tarikh. Dewan DBP akan menyambut ulang tahun penubuhannya yang ke-67 atau nama asalnya Balai Pustaka. DBP oda Palai Per வந்து Balai Pustaka ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru, Johor. Pada mulanya Balai Pustaka itu hanyalah sebuah jabatan kecil di bawah Kementerian Pelajaran. Sehinggalah nama institusi itu ditukar kepada DBP. Penubuhan DBP adalah untuk mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Oleh itu, kerajaan telah menerima cadangan Kongres Bahasa dan Persuratan Malaysia 3 agar menamakannya Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Soalan ni, saya nak jawapan daripada Ishwar. Kata hubung. Dan sir. Dan. Okey. Boleh? Dan adalah kata hubung lagi? Yang. Baris ke? Okey, yang. Correct. Yang வந்து kata hubung relatif guys. Boleh diterima lagi? Atau kat mana? Baris kedua. Baris. Yes, very good. Atau. Yes, lagi? Agar. Agar. Mana agar ni? Agar di sini. Okey, ada lagi 2. Untuk. Very good. Okey, di sini untuk mengembangkan. Okey, lagi 1. Sehingga. Very good. Sehingga. Okey. Ini kata hubung yang ada dalam petikan ini Okey. Jadi kita akan bina ayat sekejap lagi lah. Kita cari dulu. Okey. Kita cari dulu. Lepas tu kita bina ayat. Okey. Baik. Praktis SPM yang kedua. Kata kerja transitif. Kanisha. Okey. Wait let me read first. Kebanyakan rakyat Malaysia, terutamanya golongan remaja, banyak meluangkan masa melayari internet. Seperti bermain permainan dalam talian, mencari maklumat serta berinteraksi dengan rakan-rakan. Secara tidak langsung, mereka juga terpengaruh untuk membuat pembelian secara dalam talian kerana kekerapan mereka terdedah kepada iklan sewaktu melayari internet. You tengok makeup set, you terus order, add to the trolley lah, add to cart lah. You tengok wallet, terus beli. Pembelian dalam talian menjadi semakin popular kerana mereka tidak perlu membeli barang secara terburu-buru. Okey, kata kerja transitif. Yes. Meluangkan.
Meluangkan. Kenapa kamu cakap yang tu KKT ya? Because mula dengan me. Mula dengan me is one of the property but it is not definite property. Lagi? Kebanyakan Selepas KKT kena ada apa? kan Kata nama. Kalau dia hadir kata lain yang itu bukan KKT. Iaitu objek. Objek na பொருள் கிடையாது. Sorry ya. Objek tu bukan barang lah. Objek tu sebenarnya kata nama. Okey. Jadi yang ketiga boleh dipasifkan lah. Kalau aktif transitif baru boleh dipasifkan. Ini saja setakat ni. Jadi meluangkan, kamu kena cek selepas meluangkan apa dia? masa. Masa kata nama atau tidak? No. Yes, meluangkan masa. Masa is kata nama abstrak. Jadi masa tu apa? Kata kerja. No. And then time is a noun. Okay? So, untuk fahamkan kamu time is a noun. Okay, lagi? Terpengaruh. Terpengaruh. Selepas terpengaruh itu kata nama ke? No. Then tak boleh cakap dalam bahasa Inggeris, Kanisha? Tidak. Tak boleh. Salah. Lagi? Kebanyakan Tadi saya dah cakap biasanya imbuhan me. Kenapa kamu cakap imbuhan-imbuhan lain? Saya dah bagi nota lagi. Ya, melayari. Melayari. Lepas melayari ni ada internet. Internet kata nama atau tidak? Ya. Kata nama khas kan? Ya. Jangan mengarut. Lagi? Soalan ni keluar untuk SPM kamu. Cepatlah. You baca satu per satu ayat pun sudah cari apa? Terutamanya. Saya cakap imbuhan me. Tengok dia terutama lagi. Saya kena bagi dia 15 practice extra kot. Mencari. Lepas mencari itu ada maklumat kan? Maklumat kata apa? Kata nama. Kata nama. Jadi you tak tahu, you tembak je. Sebenarnya kata nama. Kata nama abstrak yang tu. Kata nama tak semestinya orang, benda, tempat saja. Maklumat, internet, masa. Yang tu semua kata nama abstrak. Internet kata nama khas. Okay, lagi? Membuat. Yes. Okay, ya. Membuat pembelian. Pembelian apa-apa. Okay, kamu tengok. Lagi satu, kata nama dia ada banyak kan? Okay, kata nama. You kena faham apa itu kata nama. Kita ada kata nama am dan khas. Secara asasnya, am tu kita ada konkret. Kita ada abstrak. Kita juga ada kata nama am daripada terbitan. Kata terbitan. Kata terbitan ni biasanya ke an, pe an sahaja atau pe sahaja. Kalau kamu jumpa imbuhan macam ni, yang tu semua kata nama. Jadi pembelian adalah kata nama. Jadi membuat boleh. Lagi? Membeli. Betul tak? Ya. Menjadi boleh tak? No. Tak. Kenapa? Semakin. Sebab semakin bukan kata nama. Kamu kena guna bahasa Melayu kamu. Biar saya guna kamu untuk karangan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lah. Kamu pilih 4 boleh. Okay. Kata kerja transitif sudah salin. Mesti imbuhan me. Biasanya imbuhan me. Kadang-kadang imbuhan ber pun boleh jugalah. Selepas kata kerja transitif tu mesti kena ada kata nama. Itu syarat dia. Simple saja syarat dia. Mudah saja syaratnya.
Okey, praktis ketiga. Okey, jadi kita tengok praktis ketiga Wali, akronim. Paling senang. Okey, biar saya Purata. baca dulu. Oh, sorry. Industri perfilman tempatan dalam pelbagai genre cukup meriah sepanjang 2018. Purata kutipan tayangan filem-filem itu melebihi 150 juta. Industri ini dijangka semakin meriah dengan kemunculan filem adaptasi bukan sahaja daripada novel tetapi juga daripada cerpen. Contohnya, karya penulis Jepun Haruki Murakami telah membuktikan filem adaptasi dari genre ini berjaya memenangi 5 anugerah Oscar. Filem tersebut ditayangkan di seluruh pawagam di negaranya. Cerpen Bagai Sarang Burung di Ranting, karya sastrawan negara Wati yang bertemakan hidup bermuafakat, telah diiktiraf oleh Gapena sebagai antara nukilan terbaik. Kita yakin matlamat pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dalam memperjuangkan hak asasi manusia akan tercapai jika karya ini diadaptasi kepada filem. Oleh itu, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional perlu bertanggungjawab dalam mengangkat karya penulis tempatan ke peringkat global. Okey, Wali Amai, akronim tu apa dia? Like I mean some Bahasa Melayu. it's a huruf awal, Tak sir. boleh bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Kamu tinggal di Malaysia kena guna bahasa Melayu. Cuba guna. Huruf awal Huruf awal bagi setiap perkataan. perkataan digabungkan sebagai satu perkataan baharu. Okey? Bukan huruf pertama saja. Kadang-kadang huruf belakang pun boleh juga. Okey, bukan huruf pertama saja. Kalau kamu tengok nota saya, kamu boleh tahu kan? Akronim. Okey, cuba tengok nota saya. Akronim ada banyak jenis. Okey, mana dia akronim? Akronim muka surat. Mana akronim ni? Akronim kita ada cantuman huruf awal saja, huruf dan suku kata perkataan, suku kata awal perkataan, bahagian awal dan bukan awal pun ada. Okey? Baik, saya ada bagi dalam nota saya tu, kamu boleh tengok. Okey, untuk kes ni, apa akronim yang kamu boleh nampak di sini, Wali Amai? Purata. Purata, very good. Okey, sangat baik. Okey, lagi? Gabungan Penulis Nasional, Gapena. Gapena. Okey, bagus. Lagi? Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Okey, lagi? Perbadanan Kemajuan Filem Nasional, Finance. Lagi satu ada. Ada lagi dua. Baris ketiga. Cerpen. Cerpen. Very good. Okey, sangat bagus. Lagi satu. Baris kelima. Oscar. Oscar. Tak ada. Pawagam. Pawagam. Sangat bagus. Okey, Wali. Purata itu untuk apa? Apa Pukul perkataan rata. sebenarnya? Sangat bagus. Okey, pukul rata. Cerpen? Tak tahu. Cerita pendek sebenarnya. Okey? Cerita pendek. Pawagam? Tak tahu. Pawagam, okey, dia panjang sikit. Pawagam, dia datang dari perkataan panggung, wayang, gambar. Maksudnya teater lah. Panggung, wayang, gambar. Pawagam. Purata. Cerpen. Okey? Itu cara kita kenal pasti akronim kita lah. Okey?
Baik. Okey, yang lain semua kau boleh nampak yang perkataan yang kata nama khas tu semua akronim juga. Dia masuk dalam akronim juga. Okey, tapi ayat yang kamu bina tu kena selari dengan fakta dia lah. Kalau kamu tak tahu apa gabungan penulis nasional, kamu tak boleh bina ayat berdasarkan itu. Jadi kamu kena tahulah apa fungsi badan-badan ni. Sekurang-kurangnya kamu tahu sedikit selok-belok dia, baru kamu boleh bina ayat dia. Okey? Baik, praktis keempat. Okey, kita kembali kepada Ishwar. 4 kata majmuk. Bidang keusahawanan dapat mendidik remaja agar menggalas tanggungjawab untuk membangunkan modal insan lebih kreatif dan sentiasa berpemikiran kritis untuk mencapai kata putus sewaktu mengambil sebarang tindakan dengan berpandukan pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki. Okey. Ramai yang menuntut di Menara Gading tentunya memiliki beraneka kemahiran seperti kemahiran asas urus niaga, pentadbiran, pemasaran dan komunikasi. Kemahiran ini dapat membantu usahawan muda untuk mengembangkan perniagaan mereka sehingga peringkat antarabangsa. Okey. Ishwar? Tanggungjawab, sir. Tanggungjawab. Ini kata majmuk apa? Kata majmuk mantap. Ya, bagus. Kata majmuk mantap lagi. Antarabangsa. Antarabangsa. Okey, yang ni pun? Kata majmuk mantap. Okey, lagi? Modal insan. Modal insan. Ini kata majmuk apa? Rangkaian bebas, sir. Rangkaian bebas. Very good. Okey, sangat bagus. Lagi? Usahawan muda. Usahawan muda. Tak ada. Yang tu tak ada. Oh, Mengarut kau. Lagi? kata putus. Kata putus boleh. Yang tu apa dia? Kata majmuk istilah. Bukan istilah. Yang itu adalah kiasan. Oh, Yang tu bawa kiasan sebab yang tu adalah simpulan bahasa. Ada lagi satu simpulan bahasa. Apa dia? lagi satu. 1, 2, 3 baris keempat. Menara Gading. Apa itu Menara Gading? Tak tahu je. University. Tulis sana. Oh, University. Okey, nama lain untuk university ialah Menara Gading. Okey, baris kelima ada lagi satu. asas urus ke sini. Asas urus. Salah. Urus niaga. Oh, urus ni. Okey. Ini yang merupakan kata majmuk yang saya boleh jumpa di sinilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu pilih 4 je lah. Okey. Right. Okey, kita pergi yang seterusnya. 2 kata arah itu wali. 2 kata sendi nama. Okey, saya bagi senang saja untuk Kanisha. Okey, kita tengok. Panjangnya. Apabila disebut tentang Teluk Intan, siapa orang Perak dia tahulah. Ramai dalam kalangan kita membayangkan menara condong Teluk Intan yang berdiri megah di tengah-tengah pekan Teluk Intan, umpama menara condong Pisa di Itali. Di Itali dia ada satu menara condong, nama dia kita panggil Pisa Tower. Macam tu kita ada dalam dekat Teluk Intan. Inilah sebuah permata yang bernilai dan mempunyai sejarahnya yang tersendiri sejak sekian lama. Teluk Intan telah mengalami perubahan dari segi pembangunan, prasarana, pelancongan bagi menarik minat pelancong luar berkunjung ke Teluk Intan. Menurut portal Majlis Perbandaran Teluk Intan, kedudukan Teluk Intan berada di sebelah barat pantai Semenanjung Malaysia dan berperanan sebagai pusat pentadbiran di hilir Perak. Teluk Intan menduduki tangga ke-17 kedudukan bandar utama di Malaysia dan menduduki tangga ketiga bandar utama di Perak. Menyoroti kembali, maksudnya mengikuti kembali asal-usul nama Teluk Intan, terdapat pelbagai versi berbeza dan yang sering didengar daripada mulut penduduk tempatan. Antara asal-usul nama Teluk Intan termasuklah diambil
bersempena nama seorang janda. Janda maksudnya orang yang tiada suamilah. Sama ada suaminya telah meninggal dunia atau sudah diceraikan lah. Yang bernama Mak Intan dan memiliki rupa paras yang cantik. Beliau berasal daripada Mandahiling, Sumatera. Merupakan peneroka terawal yang membuka Teluk Intan pada sekitar abad ke-19. Global tu potong. Tak ada kena-mengena. Okey. Baik. Kata arah. Wali. Tengah-tengah, sir. Tengah-tengah. Yes. Okey, yang tu betul. Ya. Yang itu adalah kata arah. Kata arah direction. Okey, yang mana ada direction. Okey. Lagi? Antara. Kamu punya perkataan arah. Di antara boleh, antara tak boleh. Barat. Barat mana? Berada di sebelah pantai barat. Mana? Baris. Baris kedua. Okey. Second paragraph, baris kedua. Perenggan. Perenggan. Baik, barat boleh diambil sebagai kata arah. Lagi. Apa itu kata arah? Menunjukkan alat tuju atau tempat kedudukan. Ya, betul. Okey, kita tengok dulu apa itu kata arah. Mungkin kamu tak faham apa itu kata arah. Okey, kata arah di bawah kata nama atau kata tugas. Sekejap. Kata ganti tak tentu. Okey, kita pergi kata arah. Ada tak dalam list saya ni, senarai saya ni? Kata bantu, kata penguat. Okey, kita check. Tengok. Okey, kata arah dekat sini. Kata prafrasa. Okey. Kamu boleh nampak kata arah mana? Kata arah. Atas, bawah, tepi, antara. Antara ini di antara lah. Maksudnya menunjukkan in between. Antara langkah yang diambil. Yang itu bukan kata arah. Biasanya sebelum macam mana kita nak tahu yang itu kata arah? Biasanya dia ada kata sendi di atau ke atas, di atas. Di bawah, ke bawah. Di tepi, ke tepi. Di antara, ke utara, barat. Hadapan, sudut, pangkal, samping, dasar. Pangkal maksudnya hujung, samping maksudnya tepi, dasar maksudnya bawah sekali, dasar laut. Contoh-contoh kata arah. Okey, jadi kita tengok. Yes, Wali. Ada tak lain? Tak ada. Pada kata sendi nama, jangan mengarut. No, sir. Aital tak ada. Tak ada. Kalau pada. Okey, kejap. Apabila disebut tentang Teluk Intan, ramai di alam membayangkan yang berdiri megah di sejarah telah mengubah dari segi pembangunan ke Teluk. Cuba tengok ada Teluk Intan, bandar utama. Okey, saya rasa yang dua tu sajalah, tengah-tengah, barat. Di atas, di bawah, di tepi, tak ada pun dekat sini. Sebab tu dia tanya dua kot. Okey, dua kata sendi nama. Shen. Ni. Sorry, Shen. Sorry. Cakap. Dalam. Dalam. Dekat sini. Okey, dalam kalangan. Betul lah. Lagi?
Bagi. Bagi kat mana? Uh, 5. Baris kelima. Baris kelima. Bagi. Selepas bagi, ada kata nama tak? Ya. Menarik kata nama kah? Ya. Menarik kata nama. Kata nama boleh ada imbuhan me kah? Ya. Mengarutlah. Tadi saya ajar kamu imbuhan me adalah kata kerja kan? Oh ya. Mana ada orang cakap menarik imbuhan me tu kata nama? Kata sendi nama macam kata kerja juga. Selepas kata itu kena diikuti oleh kata nama. Bagi, menarik, tak boleh. Di Okay. sini bagi berfungsi sebagai kata hubung. Daripada. Sejak di sini ada, di sini ada. Ya. Ya. Dari di sini ada. Daripada. Daripada mana? Pertengahan kedua baris kelima. Kejap. Why lah? Okey. Sekejap. Mana tadi saya cakap? Dari, ke, lagi? Sejak. Umpama, sejak. Okey? Baik, dekat sini. Sebagai. Lagi apa? Daripada. Okey? Ada lagi tak? Pada. Bagus. Ada banyak kata sendi nama. Okey? Jadi kata arah tu saya buat hijau. Tengah-tengah dan barat saja ada. Okey, yang lain semua adalah kata sendi nama. Okey? Alright. Okey, kita dah habis morfologi. Okey. Sebab ini kelas pertama, lepas 2 minggu lebih baru kita akan ada kelas seterusnya kan? Jadi yang ini kamu kena tulis, kamu boleh pilih ayat kamu sendiri, perkataan kamu sendiri. Yang ini kamu kena tulis ayat dan hantar kepada saya. Okey, hantar kepada saya. Okey, kamu tengok. Okey. Kelas kita yang seterusnya adalah pada 11 Mac ya. Jadi sebelum 10 Mac kena hantar. Okey, kamu kena hantar kepada saya. Okey. Sebab bina ayat saya nak tengok macam mana kamu bina. Baik. Yang itu saja untuk morfologi. Sekarang kita beralih kepada sintaksis. Okey, sekejap. Okey, baik. Okey, saya nak bagi kamu kamu cuba dulu okey. Kita nak buat praktis SPM 1. Cerakinkan ayat majmuk maksudnya kamu kena cari di mana ada dia punya kata hubung dan cuba cerakinkan kepada 2 ayat. Dia gariskan 3 ayat kan? 2 2 2. Total secara keseluruhan kamu kena dapat 6 ayat. Okey? Yang ni terlalu senang. Lepas tu kita nak buat gabungkan ayat.
Okey, cuba gabungkan ayat dan cerakinkan ayat. Gabung ayat, kamu guna kata hubung. Cerakinkan ayat, kamu gugurkan kata hubung. Okey, itu beza dia. Lepas tu, saya ada buat nota pola ayat. Yang ni, kalau kamu cuba scan, dia akan memaut pada satu video di YouTube untuk menjelaskan apa itu pola ayat. Semuanya bukan nota PDF. Kadang-kadang saya akan berkongsi video-video yang menjelaskan perkara itu dengan lebih terperinci lah. Okay. Kita nak buat praktis SPM keempat. Okay, yang senang punya. Okay. Okay, 4 tu tunggu dulu. Kita nak buat 1 dan 3 dulu. Saya nak kamu try dulu. Okay, kamu cuba dulu sebab saya nak dengar jawapan kamu tu. Okay, praktis 1 dan praktis 3. Cuba buat yang ni dulu. Sepuluh tujuh saya akan bincang. 5 minit untuk praktis 1, 5 minit untuk praktis 2. Cuba buat. Praktis 3, sorry. Baik, masa dah tamat. Okey. Ayat pertama. Okey. Kanisha, cuba pisahkan ayat ni. Pertanian bandar mampu menjadi terapi kepada pekebun atau pengusaha. Mana kata hubung kamu? Atau So, macam mana kita pisahkan? pertanian bandar mampu menjadi terapi kepada pekebun. Okey. Selepas tu pertanian bandar mampu menjadi terapi kepada pengusaha. Okey, bagus jawapan yang tepat. Okey. Catat Dah paste mana ada tu. Okey. Pertanian bandar mampu menjadi terapi kepada pekebun. Pertanian bandar mampu menjadi terapi kepada pengusaha. Okey. Bagus. Ayat kedua. Wait. Bagi orang lain. Kita bully orang lain. Seorang kena try satu. Okey. Wali. Pertanian bandar dapat memupuk semangat kejiranan. Mana kata hubung? Oh, jika. Very good. Okay. So, ayat pertama, pertanian bandar dapat memupuk semangat kejiranan. Lagi? Pertanian bandar dapat mengusahakan Pertanian tanaman. bandar ada tanda-tani usaha apa ni kita? Pertanian bandar Tak nak lah. Pertanian bandar எப்படி mengusahakan pano? Mereka mengusahakan tanaman dengan kaedah serupa. Faham? Gila Wali. Pertanian tanda-tani usaha apa ni kau lah. So kita tak perlu usahakan lah. Ishwar? malahan kata hubung. Malahan வந்து அது ஒத்தையா வராது. அது ஜோடியா தான் வரும். Mana pasangan dia? Sorry. Saya tersasul mengeluarkan bahasa Tamil. Okey, kita malahan ni kata hubung berpasangan. Mana pasangan dia? Kepala. Kepala ke? Kepala saya pecah lah. Okey. Tengok. You kena rujuk you punya nota morfologi ni banyak sebab morfologi ni membantu kamu daripada dalam banyak aspek kamu tengok. Apa itu? Okey, kejap. Okey, tentang apa yang saya cakap? Kata hubung kata penyambung ayat. Okey, kata penyambung ayat mana ni? Kata penyambung ayat. Kamu tengok keterangan komplement. Okey, ini semua ada. Ni kata hubung berpasangan. Nampak? Kata hubung berpasangan. Yang ni dia kena berpasangan. Malahan kamu tengok.
Malahan tu maksudnya macam bahkan juga. Okey? Malahan maksudnya bahkan juga. Tu. Bukan sahaja, itu saya tersilap tadi lah. Bukan sahaja dia gabung dengan malah atau malahan. Okey? Kita ada kata hubung berpasangan juga. Jadi cuba kamu pintas lalu benda-benda ni. Okey? Baik. Pertanian bandar membawa manfaat bukan sahaja dan malahan tu adalah kata hubung. Okey, jadi macam mana kamu pisahkan? Sir, you are not sharing the screen. Kena cakap dalam bahasa Melayu. Macam mana kamu cakap? Cikgu, cikgu tidak berkongsi skrin. Macam tu. Okey. Oh, tadi saya tak berkongsi kah? Correct. Oh, okey, kejap. Saya tunjuk kepada kamu lah terus. Maafkan saya. Tengok ni. Kata hubung. Okey, kata penyambung ayat. Kata hubung berpasangan. Ni. Bukan sahaja. Ni saya tersilap type tadi tu. Bukan sahaja dia gabung dengan malah. Bukan saja kena rapat lah. Bukan saja ... malah. Atau malahan. Yang ni semua dia ada pasangan dia. Cuba pintas lalu benda ni. Okey. Baik. Jadi macam mana kamu pisahkan? Tak boleh ada kata hubung. Cepat sikit. Pertanian bandar membawa manfaat kepada diri sendiri Okey. dan Kepada diri sendiri. pertanian bandar membawa manfaat kepada masyarakat. Okey, bagus. Pertanian bandar membawa manfaat kepada masyarakat. Itu cara kita pisahkanlah. Okey, kamu dapat 6 markah full markah. Markah penuh. Okey, kita pergi beralih ke praktis SPM ketiga. Okey, praktis SPM kita ketiga ni gabungkan ayat. Okey, sekarang Wali Amai dulu. Ibu bapa yang bertanggungjawab perlu sedar mereka berperanan sebagai pemuda cara dalam pemilihan kerjaya anak-anak pada masa depan. Ibu bapa yang bertanggungjawab perlu sedar bahawa mereka berperanan sebagai pemuda cara dalam pemilihan kerjaya anak-anak pada masa depan. Okey, bagus Wali. Okey, bahawa. Betul Lepas tu M tu jadi kecil. Okey, bahawa mereka berperanan sedar bahawa. Okey. Itu kata hubung yang tepat sekali. Okey, yang kedua. Okey, saya bagi Ishwar dulu. Ibu bapa perlu memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk membuat pilihan kerjaya sebab mereka mempunyai cita-cita sendiri. Sebab. Ya. Sebab tak boleh. Apa perkataan lain untuk sebab? Kerana? Kerana lah. Kerana dan sebab kamu tak boleh guna sewenang-wenangnya. Sebab tu kata nama bukan kata hubung. Oleh sebab itu baru kata hubung. Sebab sahaja bukan kata hubung. Itu ialah kata nama. Itu beza antara kerana dan sebab. Banyak orang tak tahu yang ni. Kamu boleh tulis kerana ataupun apa kata hubung lain yang boleh menggantikan kerana. Oleh sebab. Apa perkataan lain untuk boleh gantikan kerana? Lantaran. Saya dah ajar banyak kali kan? Okey. Bukan lantaran itu, lantaran sahaja. Okey? So ingat sebab tu bukan kata hubung. Oleh sebab baru kata hubung. Sebab ialah kata nama. Dan kerana ialah kata hubung. Okey? Ada perbezaan Okey. Yang ketiga? Siapa yang tinggal tu? Cepat. Saya. Pemilihan kerjaya yang sesuai boleh menjamin kecemerlangan dan menjanjikan kesenangan pada suatu hari nanti. Oh, okey. So dia ulang benda yang sama jadi kita boleh gabung dengan dan lah. Boleh menjamin kecemerlangan pada suatu hari nanti dan kamu ada ulang boleh tak? Tak.
Tak boleh ulang. Kamu dah cakap boleh kat situ, jangan kamu repeat. Kalau kamu ulang, mungkin kamu akan dipotong markah. Okay? Jadi di sini done. Paling sesuai. Bagus. Tak ada perkataan lain yang kamu boleh gantikan di situ. Done yang paling sesuai. Pemilihan kerja yang sesuai boleh menjamin kecemerlangan pada suatu hari nanti dan menjanjikan kesenangan pada suatu hari. Pada satu hari nanti pun you ada repeat kah? Tak. Di sini kamu kena potong. Ya. You tadi cakap menjamin kecemerlangan pada suatu hari nanti. Tak. Betul tak? Ya. Okay, saya ada rakaman, saya nak tengok balik. Okey, minit Ya. dia 45. Okey. So, kalau saya mendapati kamu menipu, kamu kena. Okey. Kalau kat belakang dia nak ulang, kamu letak di belakang sekaligus. Okey, jangan ulang. Masa kita gabung ayat, jangan ulang. Itu syarat dia. Masa kita pisah, kita kena ulang. Okey, pemilihan kerja yang sesuai boleh menjamin kecemerlangan dan menjanjikan kesenangan pada suatu hari nanti. Okey, sekarang on the spot kita nak buat. On the spot ni maksudnya bukan bahasa Inggeris. Maksudnya kita akan buat secara spontan. Okey. Kalau kamu nak tengok apa jenis-jenis ayat, kamu nak nota tentang tu, kamu boleh tengok video YouTube. Kamu scan saja. Kamu scan, kamu boleh nampak dia punya video yang relevan, yang saya pilih, yang saya senarai pendekkan. Senarai pendek maksudnya short list. Okey. Praktis kedua. Okey, praktis kedua. Okey, kamu tengok. Saya ambil ayat tu. Kamu kena pisahkan. Kamu kena cakap pola apa. Lepas tu kena pisahkan. Okey. Kalau pola ayat itu membawa maksud apa? Itu membawa maksud kita kena... Okey, kejap. Okey. Baik. Cara kita buat, kita kena pisahkan dia dulu subjek predikat. Baru kita boleh tentukan yang ini adalah FN plus FK ke, FN tambah FS ke, FN ke atau FK. Okey. Bumi menghalang cahaya matahari dan menyebabkan bayang bumi mengunjur jauh ke angkasa. Okey. Ishwar. Apa subjek dia ayat ni? Bumi menghalang cahaya matahari. Adalah bumi saja. Oh, bumi. Itu saja. You ayo, sudah ada form 5, you masih tak tahu lagi subjek. Subjek maksudnya tentang apa yang you kena cakap. Kalau dia cakap bumi yang, you kena ambil sampai akhir. Kalau dia tak cakap, you cakap tentang bumi saja. Okay? Bumi menghalang cahaya matahari dan menyebabkan bayang bumi mengunjur jauh ke angkasa. Okey, ini frasa apa, Ishwar? Kamu tengok, subjek dia frasa nama. Mesti frasa nama. Jadi, kita letak frasa nama. Campur frasa apa ni? Tengok perkataan pertama bahagian predikat. Lepas tu kita FK. FK sebab menghalang. Imbuhan me tu kata kerja lah. Ada setengah orang dia namakannya kata nama. Tak boleh lah. Nampak saja imbuhan me mesti cakap kata kerja. Soalannya, kata kerja transitif atau tak transitif. Itu saja. Okey. So, ayat pertama kamu dah pisahkan. Lepas tu kena bagi tahu apa pola ayat dia. Ini frasa nama dia. Ini frasa nama dia. Ini frasa kerja dia. Okey. Ayat seterusnya. Kanisha. Ayatnya berbunyi sebegini. Kemuncak gerhana bulan ialah pada pukul 11.19 waktu universal.
Kemuncak gerhana bulan. Subjek. Subjek. Yang lain predikat. Iya. So, yang perkataan ayat yang ada ialah selalu macam ni saja. FSN. FN plus. FSN. Ini sudah salah ni. Oh Sudah sesat. my Kalau kita guna ialah முடிஞ்சு கண்டிப்பா என்ன வரும்? Actually இது ayat salah வரும். Kemuncak gerhana bulan adalah வரும் அந்த இடத்துல. Itu kamu buka. Adalah. Okey. Betul lah. Frasa nama campur frasa sendi. Kalau kamu nampak ialah saja itu mesti kata nama. Frasa nama. Tapi dia bagi ayat yang salah tadi. Jadi frasa sendi saja. Tak ada frasa sendi nama. Frasa sendi saja kita letak FS saja. Okey. Baik. Yang ketiga. Wali. Hanyalah Ada 14 minit 28 saat tempoh gerhana bulan penuh paling lama. hanya 14 minit 28 saat. Subjek. Salah. Ini ayat songsang. You tak boleh tengok tak? Tak Okay. realize. Hanyalah 14 minit 28 saat tempoh gerhana bulan penuh paling lama. So, you ambil tempoh gerhana bulan penuh paling lama di sini. Hanyalah 14 minit 28 saat di sini. Boleh faham? Ya. Baik. So, yang ni apa dia? FN. FN plus FK. hanyalah kata kerja ke? Hanyalah kita tak tahu kan? Tak tahu. Kita pergi yang seterusnya 14 minit. Itu apa dia? FN. Lepas saya tulis you jerit buat apa? You nak sokong jawapan saya. Frasa nama. Pelik lah kamu semua ni. Okay? Baik. Kita pergi yang seterusnya. Kita cuba habiskan. Nanti kita tak ada kerja rumah untuk yang ni. Okay, yang ni kita boleh buat dengan cepat. Okay, sekarang kamu kena bina ayat tanya. Okay, kita start dari Wali. Okay, remaja yang berumur 18 tahun telah diberikan peluang dan tanggungjawab untuk terlibat dalam proses pilihan raya. Macam mana kita bina ayat ni? Ayat tanya dia. Bina ayat tanya Wali. Cepat sikit. Bahagian yang bergaris tu perlu menjadi jawapan. Kalau kamu tak boleh buat benda-benda yang susah, tak apalah. Ini benda yang senang pun kamu nak berfikir juga. Siapakah telah memberikan peluang dan tanggungjawab untuk terlibat dalam proses pilihan raya? Siapakah telah diberikan, bukan memberikan. Diberikan. Okey, siapakah? Sebab jawapan dia orang, mestilah siapakah. Kamu ambil masa 1 tahun untuk apa? Okey, yang seterusnya. Remaja dibenarkan untuk terlibat secara langsung dalam proses pilihan raya sebagai calon dan pengundi pilihan raya pada Mac 2022. Okey, apa soalan yang kamu boleh bina, Ishwar? Bilakah remaja dibenarkan untuk terlibat secara langsung dalam proses pilihan raya sebagai calon dan pengundi pilihan raya? Okey, bagus. Bilakah? Kena ada tanda soal pada akhirnya. Okey. Baik. Siapakah, bilakah? Okey, lagi satu. Kanisha? Remaja yang telah lengkap ilmu pengetahuan asas berkaitan dengan negara dan mempunyai jati diri dianggap mampu mencorakkan pemerintahan negara. Siapakah? Siapakah? Bukan India. Jawapan dia bukan orang. Apakah? Apakah apa dia? Apakah yang dianggap mampu? Apakah dianggap mampu mencorakkan pemerintahan negara? Apakah yang dianggap mampu mencorakkan pemerintahan negara? Salah.
Ini jawapan dia. Jadi, apakah tu betul? Tapi cara kamu guna tu salah. Apakah? Maybe kamu boleh tambah sifat ataupun kriteria, betul tak? Dia soalan terlalu senang. Saya jadikan dia susah sikit. Apakah sifat atau kriteria remaja yang dianggap mampu mencorakkan pemerintahan negara? Betul tak ayat ni? Ya. Okey. Betul lah sebab kamu tengok. Remaja yang telah lengkap ilmu pengetahuan asas berkaitan dengan negara dan mempunyai jati diri negara dianggap mampu mencorakkan pemerintahan negara. Okey? Jadi, ini kamu kena tambah kadang-kadang. Ikut kesesuaian lah. Kamu jangan ingat bina ayat tanya sangat senang. Saya boleh jadikannya susah. Okey? Baik, praktis yang kelima. Okey, jenis ayat. Jenis ayat ni senang sajalah. Okey, yang ni dia tak tanya jenis ayat perintah. Jenis ayat saja. So, jenis ayatnya ada 4. Ayat penyata, ayat biasa. Ayat tanya yang untuk menanyakan, kena ada tanda soal. Ayat seruan kena ada tanda seru. Dan ayat perintah yang menggunakan kata perintah. What bro? No bro. I said bruh. Why? My name. Okay. Oh, okay. 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 Kanisha cakap, Wali, apakah yang kamu fikirkan? Saya lihat dari dahi kamu berkerut-kerut. Start dengan Kanisha. Ayat tanya. Ayat tanya, okey. Nah, cuba kamu baca berita ini. Geram betul saya ini, Kani. Ishwar? Ayat seruan. Ayat seruan, bagus. Okey, Kanisha. Kes penipuan, Kanisha cakap, kes penipuan cinta cyber dalam talian, online love. Saya pun ada terbaca juga semalam dalam akhbar. Wali? Ayat penyata. Ayat penyata. Okey, bagus. Semakin ramai kaum wanita yang terpedaya dan mengalami kerugian hampir puluhan ribuan ringgit. Ulang balik, Kani. Ayat penyata. Ayat penyata. Okey. Oleh itu, kita haruslah berhati-hati dan perlu siasat terlebih dahulu latar belakang seseorang yang baru dikenali. Ayat penyata, sir. Ayat? Penyata. Ini bukan ayat penyata. Ah. Kita harus berhati-hati. Maksudnya dia menyuruh. Suruhan. Ayat perintah sebenarnya. Okey, ayat perintah. Usah mudah terpedaya dengan apa yang dijanjikan oleh orang yang baru dikenali ini. Wali Amin? Ayat seruan. Usah ayat seruan No, sorry, ayat perintah. Wali, saya kena buat nanti program pemulihan. You nak sertai ke? No. Kalau you tak mau sertai, baik kamu jawab dengan betul-betul. Okey, betul itu Wali. Sekarang ni pun bermacam-macam lagi kes penipuan dalam talian yang timbul. Okey, itu sajalah bahagian sintaksis kita dah habis. Jadi kita kamu punya kerja rumah adalah bina ayat sajalah. Kamu cuba bina ayat dan hantar kepada saya. Okey, itu saja untuk malam ni. Kita akan jumpa pada 11 Mac. Kamu ada 2 minggu cuti ya. Gunakan dengan baik-baik. Okey, itu saja. Thank you. Terima kasih dan jumpa lagi.